awak gantikan dengan, okey, boleh ke saya tunjuk kat sini? Sekejap. Kenapa pen saya tidak berfungsi ya? Okey, kat sini. Membuktikan yang pertama, okey, jawapan membukti jadi membuktikan. Okey, yang kedua, seterusnya. Berapa? Berapa? Yang mana tu? Membuktikan Sebelah bahawa berapa. Okey, sepatutnya? Beberapa. Betul, betul jawapan awak. Sepatut kat situ beberapa. Okey, negara maju seperti Amerika, Britain dan Jepun memiliki rakyat yang rajin macam. Okey, pergi pada ayat yang kedua. Saya rasa tak ada dah kat situ kan? Okey, ke mana sahaja mereka pergi, bahan bacaan sentiasa dibawa bersama-sama mereka. Ada kesilapan tak? Tak Ke ada. mana sahaja mereka pergi, bahan bacaan sentiasa dibawa bersama-sama oleh mereka. Bersama-sama. Bersama-sama, dibawa bersama-sama oleh, okey, kalau awak kata bersama-sama, apa jawapannya? Dia satu je, bersama. Oh, dibawa Lepas tu bersama. oleh tu pembuang. Okey, alright. So, okey, saya rasa, okey, saya bagi tahu awak ya. Bersama-sama tu betul. Ada kesilapan kat tempat lain. Untuk ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua kat mana awak rasa silap? Ke mana sahaja mereka pergi, bahan bacaan sentiasa dibawa bersama-sama oleh mereka. Oleh. No, bukan. Okey. Yang lain, cuba. Bagus, awak banyak ni ya. Okey, tak apa. Kalau awak ada jawapan boleh bagi tahu cepat. Ada berapa orang dalam grup ni? Membawa kah? 6. Apa dia? Membawa. Sentiasa membawa bersama-sama mereka. Membawa, no, dibawa tu dah betul. Dibawa dah betul. Okeylah, saya cakap ni lah ya. Kat sini kan silap. Okey, untuk soalan yang, untuk perkataan ayat yang kedua, okey, yang salah ialah ke mana. Okey, cuba betulkan apa dia jawapan dia. Cuba betulkan ke mana sepatutnya apa? Siapa nak cuba? Boleh cuba? Saya dah bagi hint lah tu. Yang salah tu ke mana? Tapi apa jawapan yang betul yang sebenarnya? Wan, di mana? Di mana sahaja mereka pergi. Okey. Dia masih ada ke. Dia masih ada ke. Ke mana-mana? Betul. Ke mana-mana. Ada sengkang mana-mana tu ada sengkang. Ke tu jarak. Ke itu menunjukkan tempat dia jarak. Ke jarak mana sengkang mana. Itu jawapan dia. Dapat? Dapat semua? Ada tak faham? Ke mana-mana jawapan dia ya. Okey, kita pergi pada ayat yang ketiga. Apabila mempunyai sudut masa, mereka akan tetap membaca. Ada kesilapan tak? Ayat yang pendek, ada tak kesilapan di situ? Cuba. Akan tetap. Ya. Tak berapa jelas tadi, cuba. Akan tetap. Akan tetap membaca. Mereka akan tetap membaca. Okey, kalau awak nak kata akan tetap tu salah, awak nak tukar dengan apa?
Awak pun tak tahu awak teka Okey, saya bagi hint kat sini ya, salah ya. Ini sepatutnya ditukar dengan apa tu? Cuba? Siapa-siapa boleh cuba? Siapa cepat, dia dapat. Okey? Cuba. Siapa nak cuba? Come on, come on. Alamak, tak nak mencuba. Awak ada SPM tau. SPM sepatutnya kena berani mencuba. Apabila mempunyai sudut masa. Sepatutnya sudut ni ditukar kepada apa? Cuba. Halo, ada lebih pada, okey ada 5 orang je dalam ni malam ni. Okey, mungkin sibuk buat kerja sekolah. Cuba. Masa lapang tak boleh cikgu. Apabila mempunyai masa lapang. Okey. Kita nak tukar sudut ni, nak tukar pada apa? Awak tambah ayat lah, dia kata apa? Boleh tak tambah ayat? Menyeraikan lebih daripada kesalahan. Dia sebenarnya, saya tak pasti, saya rasa sebenarnya awak tak tambah ayat dalam soalan macam ni. Awak tak tambah, cuma awak kena pasti tempat yang salah, lepas tu gantikan ayat yang betul. Macam ni, membukti, awak tambah membuktikan. Dia masih ada kat situ. Macam ni pula, berapa, awak tambah beberapa. Maknanya awak ubah perkataan itu sahaja. Macam ni, ke mana, awak tambah ke mana-mana sahaja mereka pergi. Dan seterusnya. Macam ni, apabila mempunyai sudut masa. Okey, sudut ni saya kata salah. Okey, saya bagi hint kat awak, dia salah. So awak tukar apa sudut ni sepatutnya? Cuba. Assalamualaikum. Ada lagi kat sini ke? Tak nak mencuba semua? Ada 9 orang ni, ramai ni dalam ni. Sudut, patut tukar dengan apa? Ya, saya dengar ada orang nak cuba. Okey, kita sedang membuang masa sekarang Awak ada 45 minit je untuk BM ni Tak tahulah cikgu. Awak tak tahu? Oh, awak sedang berfikir Okey, tak apa. Saya bagi jawapan. Kali ni je saya bagi jawapan Yang lain awak kena fikir tau. Okey, apabila mempunyai, takkanlah sudut. Sudut ni dia macam tempat tau. Awak tak boleh kata dia sudut. Sudut menunjukkan tempat. Awak nak kata apa? Ruang. Okey, jawapan dia ialah ruang. Tahu ruang tak? Awak tahu apa itu ruang? Kelas, tahu ruang tak? Tahu. Tahu, ruang masa ruang masa. Mempunyai ruang masa. Saya tak tahu kenapa saya tak boleh guna pen saya masalah pula guys. Okey, ruang masa Okey. Seterusnya kita tengok ayat yang seterusnya. Banyak bahan yang saya sediakan untuk awak ni Okey, mereka sentiasa dahaga akan ilmu pengetahuan dan tidak pernah puas dengan pengetahuan yang sedia dimiliki oleh mereka. Ada kesilapan tak? Mereka sentiasa dahaga akan ilmu pengetahuan dan tidak pernah puas dengan pengetahuan yang sedia dimiliki oleh mereka. Ada. Sedia. Ada kesilapan? Ada kesilapan ke tak? Sedia. Ya? Kat mana? Sedia. Sedia. Okey, awak kata sedia ni awak nak tukar dia dengan apa? Yang
Kena tukar tau. Kalau awak kata perkataan ni salah, awak kena tukar dia dengan perkataan yang betul, yang awak rasa betul. Telah. Yang telah dimiliki oleh mereka. Menarik. Cuma di sini, okey, dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh mereka. Sebenarnya boleh yang sedia ada, yang sedia dimiliki oleh mereka. Okey, saya rasa yang telah dimiliki, boleh? Nampak macam okey, sedia. Okey, cuma di sini jawapannya, di sini daripada apa yang saya dapat jawapan ialah sedia ni betul. Tak salah, tak ada kesilapan ya. Tapi kalau you jawab, awak jawab telah tu nampak macam pengetahuan yang telah dimiliki oleh mereka tu boleh diambil kira lah. Okay, tapi jawapan di sini tidak ada yang ini ya. Telah ni tak ada. Okay, dia betul bagi untuk latihan ini ya. Okay, kita tengok seterusnya. Oleh sebab itu, amat wajarlah apabila negara tersebut maju dalam segala sektor seperti saintifik, teknologi, maklumat dan ekonomi serta mampu mengalahkan negara-negara lain. Awak rasa kat mana yang salah? Saya rasa dalam ayat yang terakhir ni banyak kesilapan tau. Ada 3 kesilapan kat situ. Okay, saya bagi hint kat awak ya. Ada 3 kesilapan di situ. Seperti. Ya. Kat mana? Seperti. Cepat. Awak kan nak buat ni kan latihan sebelum awak masuk peperiksaan. Bagus untuk kamu semua. Seperti cikgu. Ya saya. Seperti. Mana dah? Kat mana? Awak kata salah seperti. Betul, seperti betul. Yang mana? Cuba. Cepat, cuba. Kat mana jawapan dia? Alah, depan mata je. Cuba. Ada 5 orang dalam kelas malam ni. Okay, saya bagi ni ya. Saya gariskan ini. Ini 1. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Okay. Sektor, awak kena tukar dengan apa? Aspek. Aspek, segala aspek. No, sektor ni awak nak kena tukar pada apa? Sektor ni. Saintifik, teknologi, maklumat ekonomi ni ada dalam kategori apa? Bidang. Ya, betul. Ini bidang ya. Sektor ni tukar dia kepada bidang. Okay, faham ya? Tukarkan sektor itu kepada, saya tak tahu kenapa saya punya ni tak boleh guna saya punya pen. Saya nak tulis tak boleh ya. Masalah. Okay, alright. Saya rasa dah boleh dah. Okay, sektor ni tulis dia sebagai bidang. Ni membuktikan ada kan dekat belakang tu kan. Membuktikan ni bahawa berapa negara. Tadi berapa tadi awak tambahkan depan dia beberapa. Sudut sini tulis dia sebagai ruang. Okey, lagi? Saintifik. Okey, saya dah gariskan saintifik salah. So patut tukar dengan apa? Saintifik. Apa yang salah kat sini? Apa yang salah ni? Ejaan. Ejaan. Okey, apa ejaan yang salah tu? Patutnya yang
tak ada S dekat Okey, tengah-tengah awak tu. buang S kat tengah tu kan? Oh, ish. Nampak macam saya okey kejap saya betulkan. Okey. Scientific ini okey, awak okey hold on. Okey. Jap. Di sini awak potong perkataan S. Jadi scientific. Okey. Okey, satu lagi kesilapannya ialah negara lain-lain. So jawapannya sepatutnya apa? Negara lain-lain. Negara lain-lain. Sepatutnya tukar dengan apa? Cepat-cepat, untuk satu soalan ni pun dah buat berapa masa nak habis dah weh? Satu soalan aja. Lain-lain tu satu je. Ya, betul. Jangan buang masa ya. Allah, rugi awak Okey, negara lain. Okey, itu betul jawapan kamu. Alright, kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah ini dengan telitinya. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asal. Hatta beberapa hari maka segala orang kaya-kaya dan saudagar itu pun habis kecurian. Syahdan semuanya datang menghadap raja. Okey, nak tukar apa ni? Hatta Maka. Apa dia? Maka. Oh, kalau maka biasanya awak potongkan maka kan? Kalau ada maka kat sini pun awak akan potong. Kalau hatta, kita tak guna dah perkataan hatta. Kita guna apa? Kalau kita potong hatta, kita nak ganti dengan apa? Tak boleh maka Kalau ada maka kat situ pun memang kena potong. Kena buang. Selepas. Ya? Selepas. Betul. Okay. Selepas. Alright. Selepas. Okay. Selepas beberapa hari, maka segala orang kaya. Betul ke awak cakap? Selepas beberapa hari, maka segala orang kaya dan saudagar itu habis kecurian. Awak nak kata apa? Ayat biasa kita apa dia kat situ? Maka dengan segala tu buang, kaya-kaya tu satu je. Okey, buang maka. Terus nak cakap apa? Maka dengan segala tu buang. Ini koma selepas beberapa hari, koma. Okey. Kalau segala ni kita guna tak segala ni? Tak. Okey, sepatutnya segala ni kita tukar pada apa? Semua. Segala ni sama dengan apa? Semua. Semua apa? Apa yang kena curi? Segala orang kaya. Segala orang kaya dan saudagar itu pun habis kecurian. Bukan orang saudagar, bukan orang kaya dengan saudagar kena curi tau. Apa yang kena curi? Come on. Apa yang kena curi? Harta. Ya, tulis itu. Semua harta. Semua harta. Harta siapa? Orang kaya-kaya. Awak sebut tak orang kaya-kaya sekarang? Sebut tak? Tidak. So awak nak kata apa? Orang kaya. Orang kaya ataupun orang berada. Betul tak? Okay, awak tukar ya. Semua harta orang kaya ataupun orang berada dan saudagar okey, awak tambah situ telah habis apa? Habis kecurian ke habis apa? Curi ni awak nak cakap apa? Habis
Dicuri. Ya, betul. Habis dicuri. Alamak, senangnya. Koma. Dicuri. Lepas tu full stop bukan koma. Okay, full stop. Okay, titik. Alright, yang kat sini apa? Syahdan. Kita guna tak perkataan syahdan sekarang? Tidak. Tak. So kita guna apa? Syahdan. Sepatutnya syahdan tukar dengan apa? Come on. Cikgu kat sekolah ajar apa? Patutnya syahdan ni tukar dengan apa? Tukar kepada apa, dek? Pelajar-pelajar semua? Syahdan tukar pada apa? Okey, syahdan ditukarkan kepada seterusnya. Okey. Mereka telah datang menghadap raja. Semua ni, syahdan ni tukar kepada seterusnya. Semuanya ditukar kepada mereka. Mereka datang menghadap raja. Maka raja pun tiada terkata-kata lagi. Nak kata apa tu? Nak tukar macam mana tu? Okey, nak tukar apa? Maka raja pun tiada terkata-kata lagi. Awak nak tukar dengan apa? Maka dah buang. Okey, maka ni dah buang. Awak nak tukar maka ni dengan apa? Jadi. Apa tu? Jadi. Jadi raja pun tiada terkata-kata. Jadi tak boleh. Okey, tukarkan dia kepada lalu. Ni L huruf besar L huruf besar. Lalu raja pun lalu raja tidak dapat berkata apa-apa lagi tentang hal tersebut. Awak tambah sikit. Lalu raja tidak dapat berkata apa-apa lagi tentang hal tersebut. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. Maka sembah Laksmana. Okey, maka tukar. Awak boleh letak dengan itu sembah Laksmana ataupun awak boleh buat sesudah itu. Okey, Laksmana menyatakan sembah tu maksudnya menyatakan pada firasat Patik pada malam ini datang pula prajurit ke istana kita. Awak nak tukar pada apa ni? Pada firasat Patik pada malam ini datang pula prajurit itu ke istana kita ini. Awak nak tukar dia kepada apa? Firasat awak boleh tukar pada apa? Firasat ni kita dah tak guna sekarang. Kita nak tukar pada apa firasat? Cepat-cepat. Nak tukar pada apa? Fikiran. Pada fikiran Patik. No. Firasat bukan fikiran. Firasat. Firasat ni, apa dia? Firasat ni maksudnya, apa dia? Ra apa? Siapa nak cuba? Rasa. Rasa. Ramalan. Oh, awak punya BM kena
Kena ni sikit lah. Banyak baca Banyak membaca. Okey. Baru awak boleh ni firasat maksudnya ramalan Prediction. Bahasa Inggeris cakap predict. Saya meramalkan. Okey, pada ramalan Patik. Okey, pada malam ini datang pula. Kita cakap datang pula. Kita cakap tak? Datang pula ni macam pelik je kalau kita cakap sekarang kan? Betul tak? Kedatangan. Awak kata kedatangan. Okey, datang pula. Kat situ sepatutnya terus ditukar Okey, pada malam ini askar upahan itu akan datang ke istana ini. Nampak tak? Pada malam ini askar upahan itu akan datang. Dah siap askar upahan Mana kita tahu? Kita tahu kalau prajurit ni memang askar. Prajurit awak boleh tukar prajurit itu kepada askar. Pada malam ini akan datang prajurit ke istana kita, boleh. No. Awak tukar dia kepada askar. Pada malam ini akan pada malam ini askar akan datang ke istana kita. Prajurit tu maksudnya askar ini Tukar dia kepada apa dia? Tukar dia kepada askar. Tapi saya tak pastilah dia prajurit tu dia buat askar upahan. Bagi saya prajurit is askar. Kat mana datang perkataan upahan tu wallahu alam. Okey, kita pergi pada ayat yang terakhir. Maka potong baginda bertitah ataupun lalu raja bertitah. Okey, maka titah raja. Dia tak cakap macam tu. Maka raja bertitah. Ya, awak tulis maka raja bertitah. Apa bicara kita supaya prajurit itu tiada beroleh masuk ke dalam istana ini? Apa bicara kita supaya prajurit itu tiada beroleh masuk ke dalam istana ini? Awak nak kata apa? Cepat-cepat, ayat awak sendiri. Okey, kat sini bicara ditukar kepada, saya tulis je lah alamat awaknya. Okey, ini I-K-H-T-I-A-R. Ikhtiar. Ini eru ataupun anak panah. Ikhtiar. Bicara tu ditukar jadi apakah ikhtiar kita supaya askar upahan itu tidak berjaya masuk ke dalam istana ini. Tidak beroleh masuk tu dia tukar kepada yang ini beroleh ni tiada berjaya masuk ke dalam istana ini. Okey, faham Oh, penat nak tukar ni memang memerlukan awak banyak membaca Okey, untuk menukar perkataan-perkataan yang macam bicara, apa bicara kita, apa idea kita. Mungkin tak awak boleh cakap apa idea. Ada dia guna tak perkataan idea? Apa pendapat, apa kita punya apa yang kita akan buat untuk supaya prajurit ini tidak berjaya masuk ke dalam istana. Okey. Kita pergi pada yang terakhir, nombor 5. Kita ada 10 minit lagi. Petikan di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 3 peribahasa sahaja. Kemudian berikan peribahasa lain yang berlawanan maksud dengan peribahasa tersebut.
Okey, tugas awak kena cari 3 peribahasa kat dalam petikan ni. Okey, lepas tu awak kena cari peribahasa lain yang berlawanan maksud. Kat sini 3 peribahasa dapat 3 markah. 3 peribahasa yang berlawanan dapat 3 markah. So awak akan dapat 6 markah penuh Okey, cuba. Yang mana satu? Peribahasa. Cuba awak bacakan. Ayat yang pertama, setiap orang pasti akan berhadapan dengan pelbagai situasi suka dan duka dalam kehidupan. Oleh itu masyarakat sekeliling perlulah mengamalkan sikap bagai aur dengan tebing bagi membantu masyarakat yang kurang bernasib baik. Okey, ada tak kat situ peribahasa? Ada bagai aur dengan tebing. Okey, bagus. Bagai aur dengan tebing. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Golongan ini amat memerlukan perhatian kerana pendapatan mereka hanyalah umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang hingga menyebabkan berlakunya kemiskinan tegar di bandar. Okey? Okey, ada peribahasa tak kat situ? Umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Okey, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Okey, bagus. Okey. Seterusnya. Janganlah kita sudah terhantuk baru tengadah untuk membantu golongan ini. Ada tak kesimpulan bahasa kat situ? Kesimpulan. Peribahasa. Ada? Janganlah kita sudah terhantuk baru tengadah untuk membantu golongan ini. Kesimpulannya isu ini perlu diselesaikan dengan segeranya kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Okey, cepat-cepat. Terhantuk baru tengadah. Ya, sudah terhantuk. Jangan kata terhantuk Sudah terhantuk baru tengadah. Terhantuk baru nak apa? Aduh sakit nak tengok ke atas Okey. Lagi ada tak ni? Perkataan yang terakhir ni ada tak peribahasa kat situ? Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Betul. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. So awak tengok kat situ ada 4 peribahasa, betul tak? Tapi anda diminta senaraikan 3 sahaja. So suka hati awak lah awak nak ambil yang mana kan? Cuma, okey. Cuba awak kena pasti Okey, kita ambil yang pertama tu. Bagai aur dengan tebing. Apa maksudnya? Lepas tu awak cari peribahasa yang berlawanan tu. Siapa nak cuba? Bagai aur dengan tebing. Dia punya peribahasa yang berlawanan apa? Siapa nak cuba? Jangan takut salah, tak apa. Salah it's okay. Awak sedang belajar. Siapa nak cuba? Ketika kacang lupakan kulit. Oh, awak kata seperti kacang lupakan kulit. Okey, bagai aur dengan tebing tu maksud dia apa dulu? Nak tahu. Apa maksud bagai aur dengan tebing? Sikap tolong menolong dan suka membantu orang. Tolong menolong dan membantu antara satu sama lain. So, tadi jawapan apa tadi? Seperti apa? Kacang lupakan kulit. Boleh jadi. Bagai aur dengan tebing. Saling membantu antara satu sama lain. Betul tak? Okey, cari peribahasa yang antara mereka tidak membantu antara satu sama lain. Masing-masing nak naik sendiri. Dia cuba untuk berjaya tetapi dalam bentuk yang dia mementingkan diri sendiri.
Mungkin dia pijak orang lain. Mungkin dia buat cara-cara yang tak betul lah untuk nak menjatuhkan orang lain supaya dia naik. Maknanya dia tidak membantu antara satu sama lain. Apa dia peribahasa tu? Tak tahu. Okey, pernah tak dengar perkataan peribahasa ya? Bagai enau dalam belukar. Pernah dengar? Pernah dengar tak? Pernah. Pernah. Hari ni awak ingat. Okey. Bagai aur dengan tebing, tolong menolong antara satu sama lain. Okey, bagai enau dalam belukar. Dia ada lagi tau sambungan dia. Melepaskan pucuk masing-masing. Okey, awak tengok pokok dalam hutan kan. Masing-masing nak naik tau. Nak naik sebab apa dia orang nak naik? Sebab dia nak dapatkan cahaya matahari. So dia tak kisah kawan-kawan sekitar. Masing-masing nak menaikkan diri sendiri sahaja. Okey, faham tak? So untuk bagai aur dengan tebing, peribahasa berlawanan ialah bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Boleh faham? Okey, kita pergi kepada yang kedua. Okey, ini yang pertama. Ini yang pertama ni. Okey, saya tuliskan di sini. Yang pertama, bagai enau. Oh, kenapa dia tak nak ikut saya? Enau. Enau dalam saya short form kan ni . Salah ni kalau bahasa Melayu kena je betul ni dalam . Okey, bagai enau dalam belukar. Okey, awak tulis je lah sebagai nota awak. Okey. Okey, melepaskan pucuk masing-masing awak tulis itu. Melepaskan pucuk masing-masing. Okey, yang kedua. Kais pagi makan pagi. Kais petang makan petang. Apa? Okey, kais pagi makan pagi tu apa dia maksud dia? Orang yang miskin tanpa pekerjaan. Orang yang miskin tanpa pekerjaan. Yalah memang orang miskin kan. Memang dia kais pagi makan pagi. Maksudnya apa yang dia buat hari tu adalah apa yang dia makan hari tu. Okay, dia berusaha hari itulah dia dapat makan. Itu maksud dia. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Maksudnya dia tak buat ekstra untuk hari-hari yang seterusnya. Okay, dia hanya buat untuk hari tersebut saja. Apa-apalah, makan ke, cari pendapatan ke dan sebagainya. Okay, opposite dia ataupun berlawanan dengannya apa? Okay, saya bagi satu sign lah kat awak ya. Busut. Tahu tak peribahasa yang ada sebut tentang busut? Saya pun peribahasa ni bagi saya pun baru jugalah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Peribahasa berlawanan dengannya ialah, saya bacakan ya. Busut juga yang ditimbuni anai-anai. Okey, tulis Busut juga yang ditimbuni anai-anai. Okey, boleh ya? Saya pun first time dengar ni hari ni. Busut juga yang ditimbuni anai-anai. Kalau awak tengok busut ya, siapa yang buat busut? Anai-anai kan? Okey, anai-anai ni dia buat kerja macam mana? Dia kumpul apa? Busut tu apa dia? Bahan-bahan yang dikumpulkan oleh anak-anak. Biasanya dalam bentuk tanah, betul tak? Okey. Dia himpun jadi satu busut untuk dia dan mungkin dia tinggal kat dalam tu Okey. Alright, nombor 3. Sudah terantuk baru tengadah.
Maknanya dah kena baru menyesal. Okey, apa dia peribahasa yang berlawanan dengan sudah terantuk baru tengadah? Okey, ada kaitan dengan payung. Siapa nak cuba? Dalam ni ada 9 orang ya. Cuba, 9 ramai ni. Saya bagi clue. Payung. Siapa nak cuba? Menyediakan payung sebelum hujan. Ya, betul. Sediakan payung sebelum hujan. Sudah tengantuk baru tengadah tu maknanya dia tak bersedia apa-apa, dah jadi baru menyesal. Tapi berlawanan pula seseorang itu seperti okey, sediakan payung sebelum hujan ni, sebelum apa-apa berlaku anda sudah bersedia. Macam banjir kan, banjir dah banyak kali jadi kan. So mereka dah tahu dah apa nak buat. So mereka sudah bersedia. Sediakan payung sebelum hujan. Okey, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Apa maksud dia? Last. Yang terakhir kita bincang pada hari ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Apakah maksudnya? Cuba. Ini sangat senang. Siapa nak cuba? Bersatu ketika membuat kerja akan menjadikan kerja lebih senang. Ya, bersatu hati ya dalam membuat sesuatu perkara ataupun pekerjaan. Boleh. Apa dia berlawanan dengan tu? Bersatu teguh, bercerai roboh. Okey. Perkataan yang menunjukkan tidak bersatu apa dia? Okey, jawapannya peribahasa ni saya pun mungkin baru juga bagi saya. Tapi buat saya ketawa je. Okey, apa jawapan dia? Dia ada perkataan ikan you. Ada tak? Ada tak awak jumpa peribahasa yang sebut tentang you? Bukan you tu Y-O-U bukan. Y-U. You tu ikan. Ada tak peribahasa tu yang awak tahu? Ada ke tak? Hello? Siapa nak cuba jawab? Ini yang terakhir ya. Okey, semua senyap tak tahulah. Okey, so jawapannya jom pecah you kenyang. Tahu tak? Hello? Ini ada? Tak tahu. Pernah dengar tak? Tidak. Pelik kan? Okey, saya pun pelik. First time saya dengar jom pecah you kenyang. Okey, jom tu tak silap saya perahu. Okey, perahu pecah, ikan you yang kenyang. Faham? Jadi sampan pecah, orang yang ada dalam sampan tu akan terjatuh ke dalam sungai dan dalam sungai tu ada ikan you akan baham semua orang-orang yang jatuh tu. Faham ke tak? Faham? Faham. Okey, bagus. So itu maksud dia. Jom pecah you kenyang. Okey, faham Okey. So saya berhenti sinilah. Baru satu muka surat je. Saya sedia bukan main banyak muka surat kat sini kan. Okey. Hanya satu page sahaja. Satu muka surat sahaja. Okey, tak apa. Minggu depan saya akan gunakan bahan yang sama. Okey. Tapi awak boleh tengok siap-siap lah. Boleh baca siap-siap. Senang. Minggu depan terus je kita jawab soalan. Boleh? Boleh ya? Okey, so kita minggu depan kita start dengan muka surat 146 ini ya. Okey, dengan itu saya mengakhiri kita punya pelajaran tuition untuk malam ini untuk subjek BM. Boleh ya? Alright, so kita akan berpindah ke untuk saya tak tahu pelajar grup yang sama ataupun macam mana. Pukul 9 sepatutnya saya akan sambung dengan mata pelajaran sains. Okey, saya tunggu sambung ya. Siapa yang nak masuk untuk tengok pelajaran sains boleh
Terus masuk link untuk sains malam ini ya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Ya, sama. Okey, pelajar-pelajar yang ingin mengikuti kelas SPM Science ya. Okey, saya akan uploadkan. Okey, okey. Saya stop dulu sekejap ya. Tak dengar. Okey, Assalamualaikum pada pelajar-pelajar